Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Tuan-puan yang saya muliakan, selamat datang ke channel Ustaz Taqiyuddin dan Cikgu Adiana. Terima kasih diucapkan kerana sudi melayari channel saya ini. Tuan-puan boleh view video-video yang saya sediakan. Jangan lupa untuk subscribe agar memberi semangat dan motivasi kepada saya untuk meneruskan perkongsian video-video yang akan datang. Pada kali ini saya ingin berkongsi video yang terbaru. Jom saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di perkongsian kali ini saya ingin meneruskan untuk silibus pengajian Islam Diploma College Vocational bagi tajuk yang keempat, ibadah dalam Islam, siri yang kedua. Itulah dalam bicarakan syarat-syarat ibadah, keistimewaan ibadah dan hikmah ibadah. Mari kita lihat bagi setiap isi pelajaran yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita merahtangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan urusan pelajaran kita pada kali ini dan diberikan kefahaman. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diperkenankan doa dan diberikan kefahaman dalam pelajaran kita pada kali ini. Baik, untuk tajuk kali ini kita akan membicarakan syarat-syarat ibadah. Syarat-syarat diterima sebagai ibadah. Baik, pertama, dibuat secara betul. Sesuatu perkara itu dibuat dengan cara yang betul. Ibadah mestilah dilakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini boleh diketahui melalui apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ibadah jika tidak dibuat mengikut cara yang betul seperti yang ditunjukkan, maka ia tidak dianggap sebagai ibadah. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Sallu kama raaitumuni usalli."
Sembahyanglah kamu sebagaimana kau melihat aku sembahyang. Maka menggambarkan salat bagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekira mana kita melaksanakan berlainan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah salat itu tidak diterima atau tidak sah di sisi hukum Islam. Kemudian yang kedua, dilakukan secara ikhlas. Sesuatu perbuatan tidak akan menjadi ibadah jika sekiranya tidak diniatkan secara ikhlas lillahi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Mafhumnya, maka sesiapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan janganlah dia mensyirikkannya dalam ibadah kepada Tuhannya itu dengan sesuatu pun. Suatu ibadah yang dilakukan secara berulang-ulang tetapi tidak diniatkan secara ikhlas, hanya dianggap sebagai adat kebiasaan sahaja. Niat amat penting kerana dapat membezakan antara ibadah dan adat. Anak-anak yang dikasihi sekalian, seterusnya yang ketiga dibolehkan oleh syariat. Jadi ibadah yang hendak dilakukan itu dibenarkan menurut syariat. Apa-apa jua perkara yang hendak dilaksanakan itu mestilah mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Contohnya, perkara yang melibatkan makanan dan minuman. Misalnya, seseorang yang ingin berniaga mencari rezeki untuk keluarga, secara tidak langsung beliau telah melaksanakan ibadah, iaitu melalui berniaga makanan yang hasilnya menjadi makanan asas dan memberi manfaat kesihatan rohani dan jasmani kepada semua umat Islam. Seterusnya yang keempat, dilakukan dengan tekun dan sempurna. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan secara sambil lewa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya. Umpamanya, kita dituntut supaya khusyuk tumpuan sepenuhnya ketika salat. Kewajipan khusyuk dalam salat ini merupakan manifestasi daripada tuntutan komitmen yang jitu sepenuhnya dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bidang muamalah pula, kebiasaan sikap bermain-main hanya akan menghasilkan kerja yang rendah kualitinya. Sebenarnya yang kelima, tidak melalaikan kewajipan yang lain. Dalam mengerjakan sesuatu ibadah umum, jangan sampai melalaikan diri daripada ibadah asasi atau ibadah yang lebih utama. Umpamanya tekun dalam fardu kifayah sehingga melalaikan kewajipan fardu ain. Jika ini berlaku, maka seluruh aktiviti muamalah tersebut dikira sebagai satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikira sebagai satu kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu oleh harta kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Dan siapa yang berbuat demikian, sesungguhnya mereka adalah orang yang rugi. Anak-anak yang dikasihi sekalian, demikian 5 syarat-syarat ibadah. Syarat-syarat yang sesuatu perkara, suatu amalan umum dikira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Iaitu yang pertama, dibuat secara yang betul. Yang kedua, dilakukan secara ikhlas.
Yang ketiga, dibolehkan oleh syariat. Keempat, dilakukan dengan tekun dan sempurna. Dan yang kelima, tidak melahirkan kewajipan yang lain. Kalau kita berpindah kepada isi yang kedua, iaitu keistimewaan ibadah. Pertama, mencakupi keseluruhan aktiviti kehidupan. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya, sesungguhnya salatku, amalanku, hidupku, matiku bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud seseorang mukmin itu tidak menanam pokok dan tumbuhan dan kemudian hasilnya dimakan oleh binatang atau manusia, melainkan baginya pahala sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi keistimewaan ibadah itu mencakupi keseluruhan aktiviti kehidupan. Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahawa seluruh hidup manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hakikatnya manusia tidak mungkin dapat berada di masjid atau di atas tikar sembahyang sepanjang masa untuk beribadah kepada Allah. Mereka perlukan keluarga, bekerja memberi nafkah untuk diri sendiri, ahli keluarga dan tanggungannya. Ini bermakna aktiviti yang dilakukan sepanjang hidup juga boleh dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menekankan kesederhanaan dan kemudahan. Kesederhanaan dan kemudahan merupakan satu ciri ibadah yang penting dalam Islam. Dalam menganjurkan umatnya beribadah, Islam tidak terlalu menekankan mereka untuk beribadah secara keterlaluan sehingga meninggalkan perkara-perkara lain yang juga penting dalam kehidupan. Firman Allah dalam suratul Baqarah ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya, Allah menghendaki kemudahan dan keringanan kepada kamu dan tidak menghendaki kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, peliharalah dirimu daripada sikap berlebih-lebihan, karena kebinasaan orang sebelum kamu disebabkan berlebih-lebihan dalam beribadah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Baik, demikian dua keistimewaan ibadah. Seterusnya kita berpindah kepada hikmah ibadah. Baik, pertama, menjadi pengurus yang baik. Setiap ibadah, baik yang wajib atau sunat, melatih individu muslim menjadi pengurus masa yang berkesan lagi cekap. Contohnya salat, puasa, zakat dan haji perlu diselesaikan tepat pada waktu serta mengikut aturan dan ukuran tertentu. Dalam melaksanakan ibadah, kejayaan bukannya kerana mampu melakukan semua aspek ibadah, tetapi menentukan keutamaan, iaitu yang penting wajib diutamakan sementara yang sunat digalakkan. Ibadah yang terbaik walaupun sedikit tetapi harus dilakukan secara berterusan. Yang kedua, membentuk kepribadian mulia. Ibadah berfungsi membina pribadi yang mulia dengan menyemai nilai-nilai positif dalam diri seseorang muslim. Nilai-nilai mulia seperti disiplin diri, amanah, berani, tepati janji, bersangka baik, bekerja sama, bertoleransi, kebersihan dan sebagainya dapat diterapkan dalam kehidupan individu dan masyarakat melalui amalan ibadah salat, puasa, haji, membaca Al-Quran dan banyak lagi ibadah yang lain. Seterusnya, menjamin kualiti hidup. Ibadah perlu dilaksanakan dengan penuh perhatian dan tumpuan kerana ibadah yang dilakukan secara sambil lewa tidak diiktiraf sebagai ibadah kecuali penat dan letih sahaja. Maka ibadah dalam Islam menekankan kualiti ihsan, iaitu setiap amalan ibadah perlu dilakukan dengan kesedaran diri bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sifat ikhlas akan menjadikan seseorang itu
bekerja dengan penuh teliti dan rajin, kerana ganjaran sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, menjamin kebahagiaan jasmani dan rohani. Segala ibadah yang dipraktikkan oleh seorang muslim akan mendapat ganjaran kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Contoh yang terbaik adalah ibadah wajib seperti solat yang boleh membina kekuatan jasmani dan rohani. Solat fardu 5 waktu dalam sehari semalam banyak membantu mengekalkan kesihatan tubuh badan serta mententeramkan jiwa. Allah berfirman dalam suratul Mu'minun ayat pertama hingga kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sungguh berjayalah orang mukmin itu, iaitulah orang yang di dalam salatnya khusyuk. Seterusnya, mengukuhkan kesepaduan ummah. Kebanyakan ibadah dalam Islam, khususnya seperti salat, haji dan zakat, menjalinkan silaturahim sesama umat Islam tanpa batasan warna kulit, sempadan dan bangsa. Salat fardu 5 waktu dilakukan secara berjamaah di masjid dapat menjalin dan mengukuhkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Ibadah haji yang dilakukan di Makkah adalah satu perhimpunan umat Islam yang sangat besar untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zakat pula dapat merapatkan jurang perbezaan antara orang kaya dengan miskin. Tegasnya, segala amalan baik yang dilakukan secara berjamaah amat digalakkan dan mempunyai darjat yang tinggi dalam Islam. Demikian anak-anak yang dikasihi sekalian, beberapa perkara penting yang kita belajar pada kali ini iaitulah syarat-syarat ibadah, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hikmah ibadah dan keistimewaan ibadah. Maka 3 perkara penting yang kita pelajari pada kali ini mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada kita berkaitan dengan ibadah yang kita laksanakan setiap hari. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan setiap hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Jadi sekali itu untuk perkongsian pada kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita beroleh rahmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk akhirnya, marilah sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.